sejuk mata saya. Fa'ambi'ni an kulli syai'. Maka kata Abu Hurairah, dia kata, Tuan bagi taulah apa-apa juga pada saya. Ini adalah satu kebiasaan yang menjadi adab para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sahabat-sahabat Nabi ini, dia satu, dia suka tengok Nabi. Yang kedua, dia suka minta nasihat daripada Nabi. Bila dia pergi rumah Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, saya ni tak boleh. Bila saya tengok Tuan, hati saya tenang, mata saya sejuk. Nasihatlah apa-apa pun dekat saya. Qala Nabi SAW. Nabi bersabda, Nabi kata, kullu syai' khalaqallahu azza wa jalla minal ma'. Nabi kata, apa benda pun atas dunia ni dicipta daripada air. Apa benda pun di atas dunia ni, air ni adalah satu sumber kehidupan. Manusia tak boleh hidup kalau tak ada air. Menatang tak boleh hidup kalau tak ada air. Pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan tak boleh hidup kalau tak ada air. Apa juga benda hidup di atas dunia ni perlu air. Maka kata Nabi SAW, kullu syai' khalaqallahu azza wa jalla minal ma'. Apa benda pun perlu kepada air. Qala, kata Abu Hurairah, anbi'ni bi amrin iza akhaztu bihi dakhaltul jannah. Abu Hurairah kata kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, cerita mai dekat aku apa benda yang kalau sekiranya aku buat, aku boleh masuk syurga. Sahabat-sahabat Nabi ni, mereka lain tak ada, tuan-tuan. Mereka minta, nombor satu, minta ampun dosa. Yang kedua, minta nak masuk syurga. Maka Abu Hurairah kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, habaq mai, apa satu benda yang kalau sekiranya saya buat, saya dapat syurga. Qala Nabi SAW, Nabi kata, afshis salam. Nabi kata, nak masuk syurga tak susah. Rajin bagi salam. Jumpa orang bagi salam. Balik rumah bagi salam. Nak keluar rumah bagi salam. Biasakan bagi salam ini duk ada di mulut. Kalau kita hari ini nak hantar SMS, mulakan dengan salam. Apa juga benda, Nabi kata, biasakan sebarkan salam. Wa at'imit ta'am. Nabi kata, dan yang kedua, kalau kamu nak syurga, biasa-biasakan belanja orang makan. Wa at'imit ta'am. Biasa-biasakan. Tak mesti belanja nasi Arab sepinggan RM15. Belanja satu kopi O pagi dengan puluh udang sebiji pun okey. Tak mesti belanja tiap-tiap hari. Seminggu sekali pun okey. Yang pentingnya biasakan diri kita ni keluar duit belanja kawan. Apatah lagi kalau yang kita belanja tu orang susah. Apatah lagi kalau yang kita belanja tu orang miskin, anak yatim dan sebagainya. Nabi kata, wasilil arham. Kalau nak masuk syurga, hubung silaturahim. Dengan abang, dengan adik, dengan kak, dengan mak penakan, dengan pak penakan, apatah lagi dengan mak ayah. Jangan putus hubungan. Wasalli wan nasunia. Nabi kata, kalau nak masuk syurga, waktu orang tidur malam, bangkit semayang. Orang semua duduk tidur, pukul 5 kita bangkit. Ayah semayang, berdiri atas sejadah, Allahu Akbar, 2 rakaat tahajud. Kalau boleh buat macam tu, kamu boleh masuk syurga. Summa dukhulil jannah bisalam. Nabi kata, kalau kamu boleh buat benda yang aku habaq tadi, kamu masuk syurga dengan selamat sejahtera. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sayang sahabat kepada Nabi ini diceritakan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis daripada Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu.
Kata dia, hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada'. Qala fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh aw al-fajr. Qala summa harafa jalisan aw istaqbala an-nas biwajhihi. فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصلي مع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بهذين الرجلين. قال يزيد فأتي بهما ترعد فرائصهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قال يا رسول الله إنا قد كنا صلينا في الرحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه فإنها له نافلة. قال يزيد فقال أحدهما استغفر لي يا رسول الله فاستغفر له. قال يزيد ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده. قال يزيد فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري. قال يزيد فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو يومئذ في مسجد الخيف أو كما قال. Hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, dia kata kami dapat peluang untuk buat haji sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, Nabi buat haji sekali aja. Sekali aja. Nabi buat umrah 4 kali. Maka haji yang Nabi buat yang sekali itu dipanggil haji wada'. Haji wada' maksudnya haji farewell. Haji last, haji perpisahan. Siapa dapat peluang buat haji sama dengan Nabi, itu satu bonus. Pasal haji ni satu ibadat khusus yang kita tidak boleh buat melainkan macam yang Nabi buat. Tak boleh reka. Macam mana Nabi buat haji, macam tu kita kena buat. Kalau sekiranya Nabi SAW dia start haji dia di Mina pada 8 hari bulan Zulhijjah. Nabi pergi Mina dulu. Dia panggil hari Tarwiyah. Hari bagi unta minum air. Lepas itu baru Nabi bertolak ke Arafah pada 9 Zulhijjah. Maka kalau boleh buat macam tu, cantik. Itu sebab mazhab-mazhab lain selain daripada kita, mereka start 8 hari bulan di Mina. Kita ada sebab yang berbagai-bagai, kita start di Arafah. Tak salah. Tapi kalau boleh buat start di Mina hari 8, itu paling cantik. Pasal itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Siapa yang dapat peluang buat haji sama dengan Nabi, cukup beruntung. Pasal apa? Pasal haji yang dia buat exactly sebiji macam yang Nabi buat. Dan kalau ada masalah timbul, dandan boleh tanya Nabi, dandan Nabi selesaikan masalah tu. Macam hari ni tuan-tuan pergi buat haji, sebelum pergi buat haji, kursus ni tak tahu nak abang. 3 masjid dalam daerah Jitra ni kursus haji, 3 masjid kita pergi. Pun macam tu, bila main masa haji, so ni ada juga masalah kat timbul yang tak tahu nak selesai macam mana.
Baru ni satu sahabat pergi umrah ni bercuti sekolah. Bawa 100 orang lebih. Dalam ramai-ramai 100 orang lebih tu ada seorang buat lawak. Daripada Madinah bertolak mai Mekah. Madinah bertolak mai Mekah. Singgah di Bir Ali, niat ihram. Masuk mai Mekah. Zahmah, orang ramai lah ni. Dengan keadaan Masjidil Haram, sana tutup, sini tutup. Lah ni nak tawaf di tingkat 1 tak boleh dah, pasal dia potong sekerat. Dia nak sambung Masjidil Haram pergi ke belah Syamiyah tu. Dekat-dekat nak balik dia tutup belah Hijr ni pula, Hijr Ismail ni pula tutup. Orang ramai, keadaan makin sempit, dia jadi huru-hara. Jadi sahabat yang seorang ni daripada Madinah nak mai ke Mekah, singgah Bir Ali, niat ihram apa semua, pakai kain ihram semua elok, sampai di Mekah, check in hotel dan sebagainya, turun-turun pergi nak buat umrah, nak tawaf, nak sa'i, nak tahallul. Tengok orang terlampau ramai. Dengan cuaca 55 darjah Celsius. Dia tengok-tengok, oh dia kata karut ni ramai ni. Tak apalah, kendian lah dia kata. Dia balik pergi salin baju t-shirt, bubuh apa semua elok. Jadi orang lain pergi buat lah. Tawaf, sa'i, apa semua sah lera. Balik-balik tengok dia ada relax dah duduk di lobi hotel. Dia kata cepat lah. Dia kata aku kendian lah, nanti tengok pergi Tanaim niat lain. Dah umrah buat dah lagi? Tanya dia. Dia kata ramai kan? Tak boleh, dia kata macam ni pergi duk cari mudarat. Tak buat lagi lah. Dia kata umrah tak buat lagi. Dia kata tak buat lah, kendian lagi tak nak 25 hari. Dia buat lagu tu. Dalam pada duk kursus, dalam pada duk pindah ni bukan kali pertama dia pergi. Boleh lagi duk jadi haji ke Piah Longgang. Tak habis tuan-tuan, cerita haji ni, kursus banyak mana pun, apa pun, pergi sana ada benda yang akan timbul, yang akan nak jadi kerosot kepala otak ni ada. Demikian hal dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nak buat haji ini pula haji pertama, tak tahu lagi nak buat macam mana, nak ikut Nabi ni. Untung mereka apa dia? Timbul masalah dan tanya Nabi. Nabi bagi tahu okey kata okey. Contohnya daripada Arafah mai Muzdalifah, nak mabit, nak bermalam di Muzdalifah. Lepas tu baru nak mai ke Mina. Ada di kalangan sahabat Nabi daripada Arafah ni, mereka terus bypass, mereka terus pergi Mekah. Mereka tawaf dulu. Lepas tu baru patah balik, mai jumpa Nabi di Muzdalifah. Dengar-dengar orang lain semua tak balik ke Mekah. Orang lain semua daripada Arafah mai Muzdalifah, mabit, kemudian baru bertolak ke Mina. Mereka dah terus pergi ke Mekah. Mereka tanya Nabi, mereka kata, ya Rasulullah, kami tadi daripada Arafah terus pergi ke Mekah. Kami dah buat dah tawaf rukun. Macam mana dengan haji kami? Mereka tanya Nabi. Nabi kata, wala haraj. Nabi kata, okey, no problem, tidak ada masalah. Maka benda tu clear. Sahabat, oh okey, makna kita buat tak salah. Dan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila baca hadis tu kita tahu kata boleh buat macam tu. Maka orang ada duit hari ni, bila pergi haji, lepas depa wukuf di Arafah, depa pergi dengan package harga 50,000. Package bayar mahal ni, dia ada transport, dia ada kereta khas. Shoot depa daripada Arafah terus pergi ke Mekah untuk tawaf rukun siap-siap, saat lagi patah balik dan lagi mabit di Muzdalifah. Depa skip tu yang dikatakan tertib itu. Salah tak salah? Tidak salah. Pasal apa tak salah? Pasal berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat buat macam tu. Nabi kata wala haraj. Nabi kata tidak ada masalah. Bermakna tidak salah. Walaupun Nabi tak buat macam tu, tetapi Nabi mengakui apa yang sahabat buat tu betul, maka benda tu dianggap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang haji, tentang umrah. Hadis yang kita duk baca ni cerita tentang sahabat dapat peluang pergi buat haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan haji itu dipanggil haji wada. Qala, kata Yazid sahabat ni, fa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh awil fajr.
Dia kata Nabi SAW sembahyang subuh sama dengan kami pagi itu. Ni dalam 2 buah haji ni. Satu pagi itu sembahyang subuh Nabi jadi imam. Qala summan harafa jalisan aw istaqbala an-nas biwajhihi. Habis Nabi sembahyang, Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi terus beralih menghadap kepada makmum yang ada di belakang. Ini hadis. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, bila tu imam bagi salam, tu imam beralih belah kanan, ada tu imam beralih terus menghadap makmum, ada. Yang tu sunnah ke? Orang tanya. Sunnah ke benda tu? Imam, bila dia jadi imam, dia bagi salam, lepas dia bagi salam tu dia beralih kanan sikit, ataupun dia beralih 90 darjah, ataupun terus dia buat 180 degree, 180 darjah terus menghadap makmum. Adakah itu sunnah? Adakah itu pernah dibuat oleh Nabi SAW? Jawab dia, ya. Pasal apa? Pasal di sana ada hadis yang menceritakan Nabi buat begitu. Lepas Nabi bagi salam, ada hadis kata Nabi beralih kanan, ada hadis kata Nabi terus beralih tengok ke makmum di belakang ni. Hadis yang kita baca ni cerita, dia kata summa in harafa jalisan aw istaqbala an-nas biwajhi. Lepas Nabi bagi salam sembahyang subuh, Nabi terus beralih berhadap muka dengan makmum. Fa idza huwa bi rajulaini min wara'in nas lam yusalliya ma'an nas. Bila Nabi balik menghadap ni, nampak habis lah. Nampak habis lah. Nampak 2 orang sahabat di belakang sana tu tak semayang sama dengan Nabi. Lagu duk cakap 2 orang mereka. Bila balik sudah nampak benda ni. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'tuni bihadzaini ar-rajulaini." Ini Nabi. Bila dia nampak macam tu, dia kata, "U'tuni bihadzaini ar-rajulaini." Dia kata tu, 2 orang tak semayang tu, bawa mai sini. Nabi kata. Jadi lagu cikgu disiplin panggil budak buat salah. Apa jadi dengan budak tu? Ketang. Allah, cikgu panggil aku. Ini ke pula cikgu kepada segala cikgu, Nabi SAW. Nabi terus kata, "U'tuni," buat mai ke aku ni 2 rajulain ni, 2 laki-laki ni bawa mai. Fa utiya bihima tar'adu fara'isuhuma. Maka dibawa mai kedua-dua orang ini dalam keadaan bau mereka mengetak. Ketak bau ni kena panggil dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'an nas?" Nabi kata, awak tak semayang dengan orang ramai? Apa yang menegah hapa 2 orang daripada semayang berjemaah dengan hak ramai ni? Qala, jawab 2 orang ni, "Ya Rasulullah, inna qad kunna sallaina fir rihal." Dia kata, "Ya Rasulullah, kami semayang dah. Kami semayang dekat dengan kenderaan kami tadi." Ni dalam keadaan buat haji ni. Nabi himpun orang di satu tempat, yang tempat itu hari ni dia panggil Masjid Khaif. Kan kalau kita pergi dekat dengan Mina, kita akan jumpa satu masjid. Masjid tu Masjid Khaif. Masjid tu tempat Nabi berhenti semayang subuh masa Nabi buat haji. Nabi himpun orang semayang di situ dekat Masjid Khaif. Yang mereka ni, mereka semayang di tepi kenderaan mereka. Maknanya mereka semayang subuh dah, semayang, tapi mereka semayang dah dekat kenderaan mereka. Lepas baru mereka main masjid tempat Nabi SAW semayang. Qala Nabi SAW, Nabi kata, "Fala taf'ala." Nabi kata, lain kali hampa 2 jangan buat dah lagu tu. Nabi kata, lain kali hampa 2 orang ni jangan buat dah lagu tu. "Idza shalla ahadukum fi rahli summa adraka as-salah ma'al imam falyusalliha ma'a." Nabi kata, kalau sekiranya hampa dah semayang dah pun, hampa main masjid, tu imam duduk semayang lagi sekali dengan imam. Nabi ajak lagu tu. Kalau dah semayang dah di rumah, main masjid, jemaah duduk semayang tak habis lagi, join jemaah ada semayang untuk kali kedua. Nabi kata macam tu.
fa innaha lahu nafilah. Nabi kata maka bagi kamu semayang yang kedua itu sunat. Orang duk semayang mai join, jangan duk tunggu cekak pinggang pasal kita semayang dah, tak mau. Mai join jemaah ni, walaupun hukum wajib semayang sudah gugur pasal dah semayang di rumah, tetapi jangan mai duk tengok orang semayang saja. Join dengan orang hadut semayang ni, ikut sekali semayang, maka pahala semayang yang kali kedua berjamaah itu pahala nafilah, pahala macam sembahyang sunat. Qala Yazid faqala ahaduhuma, bila dah Nabi kata lagu tu, salah seorang daripada dua orang yang buat salah ni kata, istaghfirli ya Rasulullah. Ini adab sahabat Nabi. Bila dah Nabi tegur kesalahannya mereka buat, terus jawapan mereka apa? Ya Rasulullah, mintalah supaya Allah ampunkan kami kalau kami salah. Dia macam tu. Kita pun sama tuan-tuan. Kadang-kadang kita dalam duduk bercakap ni adalah dia terseliuh, dia silap sebut perkataan, baca Quran baris tersilap, hadis tersilap dan sebagainya. Ada satu orang alim duduk dengar, dia beritahu ustaz, hari tu ustaz sebut benda tu tak kena. Kita jawab balik dekat dia, terima kasih banyak-banyak, mudah-mudahan Allah ampun saya kerana silap, Allah berkati ilmu tuan. Cantik. Tosah duk penat ego kita kata ada ke saya sebut lagu tu ke? Tak tahu tu saya tak tahu. Jangan. Lidah ni tuan-tuan, dia boleh tersilap. Dia boleh tersilap. Kesilapan itu dilakukan oleh semua orang. Satu orang yang PhD holder, dia ada PhD dalam bidang agama, boleh tersilap baca hadis, boleh tersilap. Dia sendiri tak sedang, orang hak dengar sedang. Asyik dia baca lagu tu. Orang hak dengar ni, dia sendiri pasal dia duk bercakap sikit slip berlaku. Slip tu bukan menjatuhkan martabat dia, pasal itu kesilapan yang boleh dibuat oleh sesiapa sahaja. Bila ada orang tegur, terima kasih banyak-banyak, Allah berkati ilmu tuan, mudah-mudahan Allah ampun saya kerana tersilap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat Nabi ni bila dah Nabi tegur tu terus kata, ya Rasulullah, minta Allah ampunkan kami kerana silap kami ini. Fastaghfara lahu, maka Nabi pun minta Allah ampunkan mereka berdua. Bukan dia tak semayang tuan-tuan, semayang dah, cuma mai tak join jemaah yang duduk semayang. Yang tu pun bagi sahabat sudah rasa satu kesalahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selepas daripada tu hadis kata apa? Wa nahadan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia ni pakak bangkit, pakak kerumun Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak bersalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang kata Nabi ni, padahal yang ikut dia pergi buat haji tu sahabat-sahabat, bukan tak pernah jumpa, duk jumpa selalu. Masuk Islam di tangan Nabi, kenal Islam dengan didikan Nabi, hidup hari-hari semayang jemaah berimamkan Nabi, tapi tak lepas peluang serbu pi nak bersalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahaqtu ma'akum, kata Yazid bin Al-Aswad, aku pun dia kata pergi duk berebut sekali dengan mereka semua nak bersalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, wa ana yawma idzin asyabbur rijal wa ajladu, aku pada ketika itu kalau nak banding dengan sahabat ada, aku paling muda, aku belia, aku ni orang muda. Orang lain ni semua senior yang ada, tapi aku pergi berebut sama dengan orang semua. Kata dia, famaziltu azhamun nas hatta wasaltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biar kena zahmah, berebut, bersesak-sesak, lambat sikit tak apa, tang aku tetap nak sampai kepada Nabi, nak bersalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhaztu bi yadihi, bila aku sampai dekat dia, aku pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'tuha imma ala wajhi aw sadri, aku pegang tangan Nabi, bukan setakat aku salam, bukan setakat aku cium, aku pegang tangan Nabi, aku tak di muka aku letak di dada aku. Kasih para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Aku tunggu sabar nak dapat peluang tu. Dapat, aku pegang tangan dia. Bukan setakat aku cium, aku ambil buh di muka aku. Aku bubuh ala sadri, di atas dada aku. Kata dia, fama wajadtu syai'an atyaba wala abrada min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah jumpa tangan manusia yang cukup wangi. Aku tidak pernah jumpa tangan manusia yang sejuk, lebih wangi dan lebih sejuk daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita benda tu. Dapat pegang tangan Nabi ni tak tahu nak apa. Kalau Abu Hurairah tadi dia kata dia boleh tengok muka Nabi pun tak apa dah, tenang. Dia boleh tengok muka Nabi pun tak apa dah, sejuk mata, dia kata. Yazid bin Al-Aswad pula kata apa? Aku dapat pegang tangan Nabi, aku buh tangan dia di pipi aku buh di dada aku. Masya Allah, aku tidak pernah jumpa tangan manusia yang sewangi tangan Nabi, yang sesejuk tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, wa huwa yawma idzin fi masjidil khaif. Benda ini berlaku ketika kami semua berada di Masjid Al-Khaif. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak hadis yang menceritakan tentang istimewa Nabi dan sayang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13 muka surat 15. Muka surat 15 bab ma jaa fi da'watil mazlum. Itu bab yang datang pada menyatakan doa orang yang kena zalim. Doa orang yang kena zalim. Siapa-siapa kena zalim, dia angkat tangan minta doa, tak cepat lambat Allah akan makbulkan doa dia. Baik, ketahuilah saudaraku, orang yang kena naya itu adalah orang yang kena ambil haknya dengan jalan yang tidak betul. Yang kata orang kena naya ni siapa dia? Orang yang hak dia diambil dengan cara tak betul. Tanah dia dirampas misalnya, dia kena zalim. Duit ringgit dia dicuri misalnya, dia kena zalim. Apa-apa juga benda kalau sekiranya menimpa satu orang dengan cara tak betul, maka orang yang buat itu orang zalim, orang yang kena buat itu orang kena zalim. Itu maksudnya. Seperti mana orang memberikan wangnya kepada kamu, minta disimpankan, maka apabila telah dapat wang itu kepada kamu, maka kamu habiskan wang itu. Contoh, orang mai bagi satu duit amanah dekat kita, ustaz, ni saya nak pergi umrah, saya nak pergi haji, saya minta maaf lah, saya ni pemikiran lama sikit, saya tak percaya simpan duit di bank, ustaz tolong simpan duit saya. Dia kata, ni berapa? Tak banyak, dia kata 50,000 aja. Berapa? Kita tanya lagi sekali. Tak banyak, 50,000 saja. 50 handuk simpan dalam wancang dalam rumah. Dia kata dah tak apalah, dia gelak dia bagi kat kita. Dia pun turun pergi. Duit ni tuan-tuan, sopan ni dia tongkai. Lu tengok 50, pakai dulu boleh kot. Bukan nak makan duit tu, pasal tahu tak boleh ni, pakai dulu. Pakai dulu. Buat down payment beli kereta. Beli kereta 200,000, buat down payment 20,000. Duit 50 ni, ambil 20 down payment kereta. Kawan tu balik haji, dia nak cari balik duit 20,000 nak cari dalam masa sebulan, Nabi cari tak mana. Bila kawan tu balik mai, dia kata, ustaz ni terima kasih banyaklah, tolong jaga duit saya, apa-apa semua ni saya nak ambil balik. Ikyang tak lepas. Bila hang bagi duit kat saya? Pergi tanya dulu tu. Bila bagi duit kat saya? Ustaz jangan duk belawak begitu, ustaz. Saya nak pergi haji hari tu saya bagi. Bila? Dia buat begitu. Kita buat naya dia. Kalau kawan ada sakit jantung, takkan dia cekak baju dia begitu. Dia cekak-cekak, dia berbuih mulut, jatuh pun jalan habis.
Tidakkah kita menzalimi dia dan menzalimi keluarga semua? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang lantik kita jadi trustee, jadi pemegang amanah. Orang bagi sejumlah duit untuk kita pegang. Pakai dulu duit tu. Isu-isu ada duit nak bayar balik. Amanah ke kita? Kita pergi pakai dulu duit orang. Tak amanah. Tak amanah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni dia bukan kena pada orang jahil. Kadang-kadang kena ke tuk-tuk guru, ke ustaz-ustaz. Boleh kena benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak sedap duk pergi jemaah masjid hari-hari, tiba-tiba kita tergolong di dalam golongan orang yang buat zalim kepada orang yang tertentu. Nah, baik. Dia kata dihabiskan duit itu serta tiada kamu mengaku bahawa ada haknya pada kamu. Tak mengaku, kata dia ada simpan duit kat kita. Tak mengaku. Pasal apa? Pasal duit kita dah pakai. Baik. Dan seperti kamu berkhadam, contoh kita ada orang gaji. Zaman dah tak ada khadam, ada orang gaji. Maka kamu suruh akan dia bekerja yang berat-berat. Oh, duk ingat law ni gaji minimum kepada pembantu rumah. Kita sign surat immigration. Kata kita sanggup bayar gaji minimum kepada pembantu rumah Indonesia 700 bulan. Kita sign. Jadi kita duk fikir 700 bagi kat dia ni banyak ni. Maka kita akan pastikan dia tak duk saja. Pasal apa? Pasal duit kita bayar ni 700, satu nilai yang besar bagi kita. Maka kita tak boleh tengok dia duk saja. Tak berhenti atau kerja. Habis tak ada pun suruh pergi cabut duri keman. Ni dia nak bagi duit nak dia bayar RM700 ni berbaloi. Habis tak ada kerja. Lantai mop dah, apa balkoni atas rumah dah basuh dah. Nasi lauk masak dah, apa-apa dia tengok dia ni tak ada kerja ni. Habis tak ada apa, panggil mai sini. Pergi cabut duri keman. Allahu akbar tuan-tuan. Ada tak ada ni orang macam ni yang saya buat contoh ni? Ada tuan-tuan. Tak ada hati perut. Ni dia nak beritahu ni, contohnya kamu ada berkhadam, kamu ada orang gaji, kamu suruh dia kerja yang berat-berat, makannya kamu kurangkan. Makan dia ni kurang. Orang mai di rumah dia tengok, awak dia ni saya mai 3 kali tengok duk kena nasi dengan gelama masin dia ni. Dan kita jawab, kita kata dia bukan mau makan lauk lain, dia suka gelama masin. Adakah manusia tak suka makan lauk lain, suka gelama masin? Merepek saja kita buat tahana ke dia. Hak kita ni makan bagus-bagus, dia bila pun gelama masin. Kalau orang tanya, abang kata dia suka gelama masin. Nasib baik sikit dapat telur masin. Dia duk main cerita masin dia, duk kena kat dia ni. Tuan-tuan, kita sudah buat zalim pada dia. Pakaiannya kamu huduhkan. Oh, pergi cari ni, anak kita tak pakai dah 7 tahun dah ni. Pergi buka. Baju tu pun tak duduk dalam lemari dah. Dah buh dalam kotak pun dah. Pergi buka balik, pergi bagi. Pakai ringkat mai sampai parai lutut ni. Hang pakai yang tu. Padan dengan hang Indonesia punya pun. Hang buat mudah aku bayar hang 700. Oh, duk sebut 700 tu lah. Baik, sakitnya tiada kamu pedulikan. Dia demam apa lebih kurang kita kata, demam sikit bangkit pergi buat kerja. Tuan-tuan, lagu hak kita duk tengok dalam gambar televisyen tu, ada berlaku dalam masyarakat ni, ada berlaku benda macam ni. Disuruhnya jaga dia bekerja dalam sakitnya dan di dalam lapangnya. Hang sakit ke, hang lapang ke apa, kerja jalan. Tak ada cuti meh, hang kena kerja. Maka engkau itu dipanggil orang yang buat naya, dia kata. Hang sudah buat naya orang, dan khadam itu orang yang kena naya, dia kata. Dan banyaklah misalnya. Kalau nak buat contoh, dia kata cukup banyak. Maka perbuatan yang demikian itu dipesan sangat-sangat oleh syarak kita supaya jangan buat. Agama pesan jangan buat. Benda kalau kita pun rasa tak mampu buat, jangan suruh orang buat. Benda tu kita pun tak mampu buat, suruh orang gaji pergi buat. Bertimbang rasa lah, dia kata. Kerana orang yang kena naya itu tiada tertahan dirinya kerana sakit yang kena padanya itu.
apabila tiada tahan dia daripada disakiti itu, maka dia langsung minta doa pada Tuhannya. Itu dia. Bila dia dah kena, dia dah tak boleh tahan, dia bangkit pukul 5 pagi tuan-tuan, dia ambil ayat semayang, dia tahajud 2 rakaat, dia angkat tangan, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, tunjuklah sikit kepada majikan aku yang zalim ini. Pergi kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia minta kepada Allah supaya dibalas aniaya yang dibuat orang ke atasnya itu, maka Tuhan pun mustajabkan doa dia. Itu dia. Sampai masa Tuhan akan mustajabkan doa dia ni. Tak kena ke kita, kena anak cucu kita. Kita tak kena, kita duk ingat tak ada apa kat kita. Anak cucu kita kena, pergi jadi kuli batak mana kat orang pebodoh anak cucu kita. Macam mana Tok Wan dengan Tok pebodoh orang gaji di rumah dulu ni. Allah Subhanahu wa taala bayar balik, tak kena ke hang, kena ke anak cucu hang. Kena anak cucu serupa macam kena kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka itulah yang mau ditakuti amat-amat oleh kita semua, seperti mana tersebut dalam hadis At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'az bin Jabal ila al-Yaman faqala ittaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus dia akan satu sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu untuk jadi pemerintah orang Islam di negeri Yaman dan untuk menjadi hakim dia semasa di sana. Itu dia. Nabi hantar satu sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal. Saya dah cerita dulu siapa dia ni. Mu'az bin Jabal ni siapa? Dia orang asal Madinah. Madinah dulu orang panggil Yathrib. Dia orang asal Yathrib. Dia orang asal Madinah. Dia daripada kalangan orang awal masuk Islam di Madinah. Orang Madinah ni Nabi duduk di Mekah. Nabi hantar satu sahabat untuk bawa mai dan memperkenalkan Islam di Madinah. Sahabat yang dihantar tu bernama Mus'ab bin Umair. Dihantar. Bila Mus'ab bin Umair sampai di Madinah sebelum Nabi hijrah, Mus'ab pergi dulu. Mus'ab terang Islam kepada penduduk Madinah. Masa tu Mu'az bin Jabal budak-budak lagi. Dia dah tertarik dah dengan Islam, sudah masuk Islam. Walhal dia budak lagi pada masa tu. Dan yang dikatakan Mu'az bin Jabal ni, dia satu orang selain daripada rupa parah segak, dia satu orang yang cerdik daripada budak-budak, cerdik. Dia ni dalam bahasa orang putih dia kata outstanding. Kalau himpun 20 orang duduk depan ni, dia tu orang tengok outstanding dia ni. Dalam 20 orang tu kita tengok dia ni, kita nampak lain. Kita nampak budak ni cerdik, kita nampak budak ni pandai, budak ni muka dia bright, budak ni kita nampak berlain daripada budak-budak lain. Nampak? Mu'az bin Jabal masa kecil macam tu. Siapa pun tengok dia kata ini budak cerdik. Bukan sahaja rupa parah segak, bukan sahaja dia cerdik, bahkan dia satu sejak budak lagi dia petah bila bercakap. Dia boleh bercakap, orang tua-tua boleh dengar. Dia boleh bercakap, dia boleh convince, dia boleh meyakinkan orang yang dengar cakap dia. Maka Mu'az bin Jabal ni satu orang yang Nabi sendiri bagi perhatian khas kepada dia. Kerana hebatnya Mu'az bin Jabal ini, dia kemudiannya bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia ni muncul sebagai satu orang yang alim di dalam tafsir Al-Quran. Dia muncul sebagai satu orang yang sangat alim tentang hal halal haram. Ni Mu'az bin Jabal ni. Apabila penduduk Yaman berminat dengan Islam, Nabi nak hantar wakil untuk pergi ke Yaman nak membawa Islam. Mu'az bin Jabal dipilih
untuk dihantar ke sana sebagai wakil Nabi, dihantar ke Yaman. Tengok dalam internet 2-3 hari ini, Yaman ni isu terkini apa? Api duk keluar daripada perut bumi. Duk tak duduk di daerah dia panggil As-Salam, duk tak duduk. Bumi dia merekah, nampak daripada celah-celah rekahan bumi itu nampak bara api menyala, asap duk keluar. Tak tahu main mana, tak tahu pasal apa. Tentu ingat balik hadis yang kita baca di Masjid Sultanah, tanda-tanda akhir zaman. Nabi kata tidak akan jadi kiamat sehingga jadi 10 perkara. Nabi kata, Nabi sebut ni 10 perkara ni, dengan Ya'juj Ma'juj, dengan Dajjal, dengan apa segala benda. Satu Nabi sebut apa dia? Muncul api di Yaman, dan api itu akan menghambat manusia. Berlari manusia ni, api duk ligat. Bila mai waktu malam manusia penat lari, berhenti, api pun berhenti. Bila cerah pagi, api nak ligat, manusia lari balik. Dan akhirnya manusia terimpun di Syam. Hadis sahih. Adakah fenomena api ini berkaitan? Hanya Allah yang mengetahui. Apapun Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dah buat main ni yang kata disaster. Orang putih kata disaster. Maksudnya apa? Malah petaka. Makin kerap lah ni. Amerika yang mendabik dada, mengaku cerdik, pandai, berteknologi tinggi ni, dia hantar ribut main, tak berhenti. Kawasan Oklahoma kena baru ni. Dah kena, ingat okey dah, kena lagi. Gempa bumi dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bumi sudah jadi tidak stabil. Keadaan ekosistem sudah jadi kacau bilau. Kerana apa? Kerana manusia jahat makin ramai di atas muka bumi pada hari ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, maka Nabi hantar Muaz bin Jabal pergi ke Yaman. Dan apabila dia nak dihantar ke Yaman, Nabi kata ke dia, Nabi kata, Muaz, Nabi menangis. Masa Nabi nak hantar Muaz pergi ke Yaman ni, Nabi menangis. Nabi kata apa? Muaz, kamu pergi ni, kamu tidak akan jumpa aku lagi. Nabi kata, kamu pergi ni, kamu tidak akan jumpa aku lagi. Kamu balik esok, kamu hanya boleh tengok masjid aku dan boleh ziarah kubur aku. Nabi cakap ke dia macam tu. Betul. Bila Nabi bila Muaz pergi saja ke Yaman, Nabi wafat di Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, penduduk Yaman sampai hari ini di kawasan-kawasan tertentu di Yaman, mereka masih lagi setiap hari Jumaat awal Rejab, mereka jadikan hari memperingati Muaz bin Jabal, kerana dia adalah orang yang mula-mula masuk Islam ke Yaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini Muaz bin Jabal. Dia dipilih oleh Nabi untuk dihantar ke Yaman untuk nak jadi amir, ketua di sana, dan untuk nak menjadi hakim yang nak menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di Yaman. Apa kata kitab ni? Dia kata, maka sabda Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal, dia kata, hendaklah engkau takut akan doa orang yang kena naya. Itu dia. Masa Nabi nak hantar dia pergi tu, Nabi kata dekat dia, ittaqi da'watal mazlum. Wahai Muaz, takutlah dengan doa orang yang kena zalim. Tuan-tuan, nak jadi pemimpin, hak ni kena bagi ingat. Siapa nak bertanding pilihan raya, nak jadi wakil rakyat, nak jadi apa semua, hak ni taklimat ni kena bagi. Ittaqi da'watal mazlum. Takutlah dengan doa orang yang kena zalim. Esok bila hang pegang jawatan, esok bila hang dah duduk di kedudukan pemimpin dan sebagainya, kalau ada di kalangan rakyat di bawah jagaan hang ni yang teraniaya, yang terzalim, sama ada secara sedang ataupun tak sedang, kalau dia angkat tangan minta doa kepada Allah, malah petaka pergi ke hang.
kena, anak cucu hang kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi nak hantar Muaz pergi jadi ketua yang memimpin Yaman. Nabi habang yang tu, ittaqi da'watal mazlum. Muaz, satu benda yang kena ingat, pergi jadi pemimpin, pergi jadi ketua, jangan buat zalim dekat siapa pun. Pasal apa? Doa mereka yang kena zalim hendaklah hang takuti. Nabi kata begitu. Yakni janganlah semasa kamu tinggal di sana itu kamu buat naya ke atas orang-orang di sana, maka hendaklah menghukum ke atas mereka itu dengan seadil-adilnya. Sedaya upaya, Nabi kata, cubalah berlaku adil. Dan jangan diambil segala harta dengan jalan yang tidak dibenarkan syarak. Dan jikalau kamu buat zalim, nescaya didoa oleh orang yang kena naya itu ke atasmu, langsung mustajab ia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Orang kena zalim ni tuan-tuan, bukan orang Islam aja. Orang kafir pun kalau dia kena zalim, dia termasuk di dalam orang zalim, orang yang kena zalim yang dimustajabkan doa dia, termasuk. Kita jangan ingat kita jadi pemimpin kita boleh buat lebih kurang ke orang kafir. Tak boleh. Dia duduk di bawah riayah, di bawah kita, jagaan kita, kita wajib berlaku adil dekat mereka. Kita buat tak patut dekat mereka, kita buat zalim dekat mereka, mereka kena naya, mereka angkat tangan minta, walaupun bukan kepada Allah Tuhan kita, doa mereka tu Tuhan kita dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana bahawasanya doa itu tiada sesuatu yang mendinding di antaranya dengan mustajab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik dan Abi Hurairah dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dan Abi Sa'id, dan bermula hadis itu hasan lagi sahih. Masalah dia kata orang zalim itu tiada Allah Ta'ala mustajabkan doanya. Hak tadi orang kena zalim, doa mustajab. Orang hak buat zalim pula, doa tak mustajab. Tuhan kata orang yang kena zalim, doa mustajab. Orang hak buat zalim, doa tak mustajab. Tuhan kata. Kita kadang-kadang ada benda yang kita dah minta ke Tuhan, Tuhan tak bagi, ini yang ni kena muhasabah. Kena duk muhasabah balik, awak doa aku tumpui sangat ni. Awak doa aku minta ni tak mau nak jadi ni. Duk minta, ya Allah bagilah anak-anak aku ni jadi cerdik, pandai, tak mau jadi. Bukan setakat hantar anak pergi tuition, panggil cikgu orang kata paling bagus main tuition anak kita di rumah, tak boleh pergi. Kita pandai cerdik mengaji sampai bini pun pandai cerdik, apa dua-dua graduate universiti, tapi anak dia tak mau nak jadi cerdik ni pasal apa? Doa ni habis tak mau nak jadi ni pasal apa? Saja muhasabah saja. Kok ada satu zalim kita sudah buat tentang mana menyebabkan doa kita jadi tumpul, doa kita tak jalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia nak abang, dia kata apa? Orang zalim Allah tidak akan mustajabkan doanya, dan tiada Allah Ta'ala tolong akan dia. Orang zalim ni Tuhan tak tolong. Mata kasar tengok nampak macam dia okey, dah dia tak okey sebenarnya. Tuan-tuan, kita kalau buat naya ke orang, boleh tidur ke malam? Kalau boleh gagah tidur pun, hati ni sentiasa rasa bersalah pasal kita buat naya orang. Begitu. Demikianlah tersebut dalam hadis yang datang riwayat daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, sabda Nabi, la tazlimu fatad'u fala yustajabu lakum wa tastasqu fala tusqaw wa tastansiru fala tunsaru. Maka janganlah kamu buat zalim kepada orang, kerana jikalau kamu buat zalim dan kamu berdoa, maka padahalnya kamu dalam keadaan buat zalim, nescaya tiada Allah mustajabkan doa kamu. Itu dia. Kalau hang ada buat zalim ke orang, minta doa, Tuhan tak terima, Tuhan tak kenal, dia kata. Dan jikalau minta turunkan hujan, nescaya tiada diturunkan hujan.
Itu sebab kalau tuan-tuan baca dalam bab solat istisqa, sembahyang minta hujan, kemarau tak ada hujan turun sampai 3 bulan, rumput habis jadi kuning, lembu kebau pun tak ada makan dah, dia kena rumput kuning. Bila dia main ni, dia dah nak jadi bala, dia dah nak jadi masa tu malapetaka, kena kemarau ni, maka dianjurkan buat sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Dalam bab sembahyang istisqa, dia suruh kelak orang hendak sembahyang ni, dia suruh kelak cari orang-orang yang sekira-kira doa dia mustajab di sisi Allah. Piung masuk dalam kumpulan tu, kaki duk tikai ekor, memang tak turun dah hujan, mampu kita. Dia suruh kelak, dia suruh pilih. Pasal apa ni? Pasal hadis ni dia kata wattastasqu fala tusqau, dan kamu buat sembahyang minta hujan, maka Allah tidak beri hujan. Pasal apa? Pasal kamu zalim. Dalam kalangan hadut sembahyang minta hujan turun tu, ada orang zalim, ada orang yang buat dosa, buat naya ke orang, maka doa minta hujan turun, hujan tidak turun. Kerana itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau kamu minta tolong, nescaya tiada ditolong orang. Orang buat zalim, minta tolong, siapa nak tolong dia? Kita jadi bos, masa kita jadi bos, kita satu orang yang cukup mudah berkira dengan staf kita. Mudah berkira. Kita kenal staf kita ni, bukan setakat kenal dia tu saja, bukan setakat kenal nama dia. Kita tahu dia duduk tang mana, kita tahu keluarga dia macam mana, kita tahu anak dia berapa orang, kita tahu semua hal keluarga ni, staf kita ni, kita tahu semua hal dia. Kalau satu hari dia telefon kita, dia kata, bos, saya minta maaf hari ni saya tak boleh pergi, anak saya yang sekian-sekian ni, kita kenal dia, kita kata okey, tak apa, nak ambil cuti berapa hari. Kita jenis bos yang macam tu, tuan-tuan. Kita pencin dah pun, dia jumpa kita, dia duduk naik motor, dia berhenti main salam dengan kita. Tapi kalau kita masa duduk atas jawatan kita, kita satu bos yang tengin, satu bos yang tengin, oh duk cari salah staf ni dengan panggil, dengan maki, dengan apa ada di tangan, baling pergi ke muka dia, dengan apa kerja dia buat, tak perau di atas lantai macam tu. Tuan-tuan, hari ini majlis perpisahan, kayuh beca hantar pergi pintu pagar, esok kita nak lintas jalan, dia tindih kita saja, dia tindih kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang zalim siapa nak tolong dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tengok-tengok ada aksiden tepi jalan ni, staf ni bawa kereta slow tengok bos lama tak terpakai ni, dia tengok Allah, awak tak mampu lagi dia ni, dia jalan pergi, dia tak turun tolong, dia tak turun, dia tak tolong, dia kata pula Allah dia ni ke, awak tak mampu pergi buang senang, dia pergi turun. Ni yang maksud Nabi kata apa, watastansiru fala tunsaru, kamu minta tolong, orang tidak tolong kamu. Pasal apa? Pasal kamu zalim semasa hayat kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masalah dia kata orang zalim itu pasti minta halalkan apa-apa yang dizalimnya kepada orang yang kena zalim itu. Ni dia kata apa, kalau kita pernah terbuat zalim kepada siapa-siapa, pergi minta halal pada dia. Kita pernah pergi buat zalim dekat siapa-siapa, pergi balik jumpa orang tu, salam dia, minta maaf dekat dia. Saya minta maaf banyak-banyak, dulu saya jahil, saya tak tahu benda ni satu kesalahan, satu dosa, saya tak tahu, saya minta maaf banyak-banyak. Kalau yang zalim itu melibatkan duit ringgit, bayar balik kat dia. Kalau zalim tu melibatkan dia ni satu tekanan perasaan kena kat dia, pergilah minta maaf, buatlah apa yang patut dekat dia. Dia beritahu di sini, dia kata apa? Orang zalim itu mesti kena minta halal apa yang dia buat zalim kepada orang sebelum ini. Demikianlah tersebut adalah hadis yang datang riwayat daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, siapa ada di sisinya kezaliman bagi saudaranya, sama ada yang melibatkan kehormatan ataupun daripada sesuatu, maka hendaklah ia minta halal akan dia daripada tuannya, yakni pada hari sebelum datang hari yang tiada dinar dan tiada dirham di dalamnya. Itu dia. Siapa yang ada buat zalim ke orang, tak kira zalim apa, zalim dari segi kehormatan. Maksudnya apa?
Dia bercakap depan ramai, dia jatuhkan maruah kawan tu. Dia bercakap depan ramai, dia sebut nama satu orang yang dia ada di kalangan ni, depan ni, dia sebut satu nama, dia aibkan kawan tu. Dia telah menzalimi kawan tu dari segi kehormatan dan harga diri dia. Tuan-tuan boleh tahan tuan-tuan orang aibkan kita di depan publik macam ni? Boleh tahan? Oh jangan tuan-tuan. Kita kata kat orang, kita fitnah orang, kita tak apalah, kita syok kata kat orang. Orang yang kena kata tu, kalau dia tidak seperti yang dikatakan, bukan dia, bini dia, keluarga dia, anak pinak dia menanggung tekanan perasaan akibat daripada jahat kita ni. Kita senang-senang suka hati kita keluar kenyataan di mulut kita, kita hina satu orang, kita aibkan dia, kita tuduh dia, kita fitnah dia, kita buat benda-benda yang tidak patut kepada dia. Kita telah merosakkan kehormatan diri dia dan keluarga dia. Dia tak ada mak, dia tak ada ayah. Mak ayah dia boleh dengar ke orang duk aibkan anak dia macam tu? Mak ni ayak mata terah ni, sedih, dia mengandung anak ni, dia besarkan anak ni, dia didik anak ni, dia bagi segala-gala kasih sayang kepada anak ni. Tiba-tiba anak ni hari ni dia aibkan di depan publik, di depan khalayak ramai. Mak boleh dengar ke benda ni? Hati dia tahu anak dia, dia tahu anak dia tak buat benda ni, tapi orang pergi duk kata macam tu dekat anak dia. Boleh tak bayangkan hancur hati mak ni? Betapa zalimnya orang yang merosakkan kehormatan diri orang yang tidak sepatutnya. Agama tak bagi benda-benda ni pasal ni. Siapa kena, siapa tahu. Kita tak duduk di kedudukan orang kena fitnah, kita tak tahu. Kita tak duduk di kedudukan orang yang kena aib, kita tak tahu. Tapi kalau kita duduk di kedudukan itu, kita tahu sakitnya kita apabila kita ditohmah dengan benda yang tidak sepatutnya. Islam cukup jaga benda macam ni. So dia beritahu dekat kita apa? Nabi kata siapa yang buat naya orang, sama ada naya itu melibatkan kehormatan diri, selagi dia tak pergi minta sorry dekat kawan ni, selagi itu dia dengan Allah tak selesai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jika ada baginya amal yang saleh, nescaya diambil daripadanya dengan kadar zalimnya itu. Ini hadis tuan-tuan. Dia buat naya satu orang, kalau dia ni orang yang semayang bagus, sedekah bagus, umrah bagus, dia ni satu orang yang ibadat bagus, hari akhirat esok, pahala semayang dia, pahala sedekah dia, pahala haji dan umrah dia, Tuhan ambil pergi bagi dekat orang yang dia buat zalim. Akhirat esok, tuan-tuan baca dalam hadis, Nabi kata, atadruna, hampa tahu tak siapa yang dikatakan muflis? As-Sa'luk. Hampa tahu tak siapa yang dikatakan muflis? Sahabat kata, muflis ni orang yang la mala lahu, tidak ada harta. Nabi kata dah. Muflis bukan orang tidak ada harta. Nabi kata, muflis adalah orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia bawa dosa banyak. Dia pergi menghadap Allah dalam keadaan dia bawa dosa banyak. Dosa buat naya orang cukup banyak dia bawa. Maka akhirnya Allah selesaikan masalah tu macam mana? Apa pahala yang dia ada buat, Allah ambil bagi kat kawan tu. Dah bagi habis pahala dia, dosa dia dengan kawan tu tak habis lagi. Allah ambil dosa kawan tu, buh mai kat dia. Kemudian dihumbankan dia ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda yang kita nampak kecil, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada baginya beberapa kebajikan, nescaya diambil daripada segala kejahatan orang yang dizalim itu, maka ditanggungkan ke atas batang lehernya. Pahala dia habis bagi kat kawan tu, dosa kawan tu pula lempar mai kat dia. Begitu. Masalah doa orang kena zalim itu mustajab belaka, dia kata. Jikalau orang yang kena zalim itu orang fasik dan orang kafir sekalipun, ni kita kata tadi. Ni dia main dah. Dia kata kalau orang yang kita buat zalim itu orang fasik, orang yang kita buat zalim itu orang kafir sekalipun, demikianlah tersebut di dalam hadis yang datang riwayat daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlum mustajabah wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsih. Nabi kata bermula doa orang yang zalim itu mustajab. Nabi kata siapa kena zalim, doa dia jalan, Tuhan dengar. Dan jika ada ia fasik sekalipun, kalau dia ni orang fasik, orang jahat pun, tapi kalau dia kena zalim, dia minta kat Tuhan, Tuhan dengar permintaan dia, maka fasik itu hal dia. Ni hadis tadi kata apa? Fafujuruhu ala nafsi, hal jahat tu hal dia. Walaupun dia jahat, itu jahat dia dengan Tuhan, pergi settle benda tu. Walaupun dia jahat, hang tidak ada hak untuk buat zalim dia. Walaupun dia kafir, hang tak ada hak untuk nak buat naya dia. Walaupun dia bukan orang Islam, dia ada hak dia, hang tidak boleh rampas hak dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, fafujuruhu ala nafsi, jahat itu hal dia dengan Allah. Tuan-tuan ingat lagi sahabat Nabi, satu hari dia didatangi oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Oh, dia ni jahat. Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi jahat, bunuh. Bukan sikit sahabat Nabi dia bunuh. Ketika dia jadi governor, dia mai ziarah satu kawasan sahabat besar Nabi. Bila dia mai, perangai Hajjaj ni, Hajjaj yang jahat ni, perangai dia apa? Dia kalau mai dia nak jadi imam. Jahat tu bab lain, tapi dia kira dia nak tunjuk dia all rounder. Dia rajul saqafi, dia satu orang yang serba boleh. Dia kedara harak pun boleh, dia berzina pun boleh, dia jadi imam pun boleh. Dia nak tunjuk macam tu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Bila dia mai di kawasan sahabat besar Nabi ni, dia nak jadi imam. Dan sahabat Nabi ni bagi laluan, tafaddal mashkura, naik. Dia pun naik, Allahu Akbar, dia jadi imam sembahyang. Sebahagian daripada sahabat hal lain ni lan, dia naik lan. Tentu lan bukan Roslan, bukan Mazlan. Lan ni maksudnya dia tak lalu. Dia tengok Allah, dia ni jadi imam, aku tak ikut lah, sorry. Pasal apa? Aku mata aku tengok dia ni lebu ni, aku tak ikut lah, aku sembahyang di rumah tak apa. Sebahagian. Bila sah lerah selesai Hajjaj balik pergi tempat dia, orang main tanya sahabat ni. Dia berkata, pasal apa tuan benarkan Hajjaj jadi imam? Ini di antara benda yang dia pegang. Fafujuruhu ala nafsi, jahat tu dia dengan Tuhan. Dia tak berjangkit ke kita ni. Kalau dia orang jahat, dia mai jadi imam, kita semayang belakang dia, sah dah semayang kita, sah batal semayang, tak sangkut dengan dia tu jahat ke baik, tak ada sangkut. Soal dia jahat, Tuhan tak mau nak terima ibadat dia, itu soal dia dengan Allah, tak ada sangkut dengan kita. Kita semayang macam biasa, kita dengan Allah, dia dengan Allah. Dia jadi imam ke jadi apa, tidak menjejatkan ibadat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian hal dengan orang kafir. Walaupun dia kafir, dia tidak Islam, dia tidak beriman dengan Allah, hak dia dipelihara oleh Islam. Kita tidak boleh buat naya, buat zalim kepada dia. Dan satu riwayat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlum wa in kana kafiran laisa dunaha hijab. Oh, lagi clear. Bermula doa orang yang kena zalim itu, jika ada ia orang kafir sekalipun, tidak ada dinding di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala dari segi mustajabnya. Tu dia Nabi sampai macam tu Nabi abang. Kalau sekiranya dia tu kafir sekalipun, kita tidak boleh buat zalim dekat dia. Kalau kita buat zalim dekat dia, dia minta Tuhan tolong dia, Tuhan akan tolong tunaikan hajat dia, dan kita akan terima akibat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok cerita tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas.
Kita dah cerita dah dulu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam hadis riwayat daripada Jabir bin Samurah, dia kata syakka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar radhiyallahu anhu fa'azalahu wasta'mala alaihim Ammaran fashakau hatta dhakaru annahu la yuhsinu yusalli fa'arsala ilaihi faqala Umar ya Aba Ishaq inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Qala Abu Ishaq amma ana wallah fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akhrimu anha usalli salat al-isha fa arkulu fil ulayaini wa ukhifu fil ukhrayaini. Qala Umar zaka adh-dhannu bika ya Aba Ishaq fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-Kufah fasa'ala anhu ahla al-Kufah wa lam yada' masjidan illa sa'ala anhu wa yusnuna ma'rufa hatta dakhala masjidan li Bani Absin فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ringkas hadis ni apa dia? Cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia dilantik oleh Sayyidina Umar untuk menjadi governor di Kufah. Zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Umar lantik Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi governor di Kufah. Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan, bila dia mati, Aisyah isteri Nabi minta mayat dia dibawa ke Masjid Nabawi untuk disembahyangkan oleh Aisyah sama. Sehingga ke sebahagian sahabat objek menentang kehendak Aisyah. Mereka kata, apa ni? Mayat dua orang masjid nak sembahyang. Aisyah kata, ish, hampa ni cepat sungguh lupa. Bukankah masa Nabi hidup pernah dibawa mayat ke masjid untuk disembahyangkan? Aisyah kata. Okey. Dan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mayat dia dibawa ke masjid dan disembahyangkan juga oleh Aisyah dan dikebumikan di Madinah. Yang piduk kata kubur Sa'ad di China ni mai kok mana, la ilaha illallah. Kalau zaman orang oi dah ni jangan buat pasal. Lambat cuti sekolah, Shanghai, Guangzhou, Beijing ni yang kata orang kita ni berjalan sangat lah ni. Pergi negeri Cina, salah satu tempat dia bawa melawat apa dia? Dia kata di sini makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Pakat tak kira lah ni rombongan Habib ni berdoa dengan baca Fatihah dengan pejam mata dengan apa tak kira ni. Ni yang hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Muslim yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas mati di Madinah dan mayat dia disembahyangkan oleh Aisyah di Masjid Nabawi. Ni hadis ni nak lempar mana? Nampak tak? Kadang-kadang nak pemohong ni pun patut-patut padan sudahlah. Jangan sampai Allahu Akbar. Nah, baik. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni Sayyidina Umar lantik dia untuk jadi governor di Kufah. Biasa tuan-tuan, siapa pun kalau jadi orang terkenal, ada orang suka, ada orang tak suka. Normal benda ni. Parti mana pun naik pemerintah, ada orang suka, ada orang tak suka. Tukar parti
tu naik orang lain. Ada orang suka, ada orang tak suka. Tidak akan ada satu ketika satu parti naik semua orang suka. Tak ada. Cuma orang suka tak suka tu atas sebab-sebab yang berbagai-bagai. Ada orang tak suka ni pasal apa? Pasal dia ni satu orang yang suka buat benda yang menyalahi syarak, maka orang tak suka dia. Satu. Ada orang tak suka dia ni pasal apa? Dia, aku rimah dia ni pasal apa? Pasal dia suka duk pakai serban. Yang tu ada satu. Tapi pokok pangkainya suka dengan tak suka ni, siapa naik pun ada orang suka, ada orang tak suka. Dan adat dia bila suka ni puji sampai habis perkataan. Kalau tak suka ni dia cerca, dia cela sampai habis perkataan. Normal benda ni. Tuan-tuan sebutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling istimewa. Hak suka ni macam Yazid bin Al-Aswad tadi, bersesak-sesak tunggu giliran nak pergi salam dengan Nabi, nak pegang tangan Nabi, nak buh di pipi dia, nak buh di dada dia, dan dia kata aku tak pernah jumpa tangan manusia sewangi dan sesejuk tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak suka. Hak tak suka, Nabi sujud semayang, depa pergi ambil perut unta buah atas belakang. Biasa. Yang penting apa dia? Jadi pemimpin ikut agama, jangan zalim. Itu yang penting. Orang suka, orang tak suka itu bukan hal kita. Hal kita ialah pastikan kita duduk atas jalan agama yang betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sa'ad bin Abi Waqqas, manusia istimewa, tiba-tiba dituduh oleh penduduk Kufah, kata dia ni tak bagus. Dia mengadu tak bagus dia ni kepada Sayyidina Umar. Dia tuduh dia ni, dia kata apa? La yuhsinu yusalli. Dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni tak bagus dia sampai ke tahap dia semayang pun tak betul. Allahu Akbar. Satu sahabat besar Nabi SAW, orang tak suka dia kata dia semayang tak betul, tak karut tuan-tuan. Dia pergi mengadu dekat Umar, dia kata wahai ya Amirul Mukminin, Sa'ad bin Abi Waqqas yang kamu hantar untuk jadi governor kami ni, dia ni la yuhsinu yusalli, semayang dia tak elok. Maksud semayang tak elok tu apa dia? Semayang dia tak macam sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar apabila dengar komplain orang macam tu, dia tak apa, dia kata wasta'mala alaihim Ammar. Umar kata okey, tak apa, apapun dia kata Sa'ad oleh kerana ada tohmahan kepada kepimpinan hang, turun sah, bagi orang lain diganti sah. Dalam tempoh siasatan Suruhanjaya dirajah, dalam tempoh masa Suruhanjaya diraja nak siasat, hang tolong turun daripada bangku gubernur ni. Pasal apa tuan-tuan? Kalau sekiranya dia tak diturunkan daripada bangku tu, dia boleh mengganggu soal siasat Suruhanjaya diraja. Pasal dia masih duduk bangku tu. Bila mai SPRM nak siasat dia, dia kata aku tak suka kang, jangan duduk mai. Pasal dia duduk di bangku ada kuasa. Jadi Umar bila ada tohmahan, Umar tak kata dia salah, tapi Umar turunkan dia dulu, bagi orang lain naik sementara nak siasat. Begitu. Kemudian Umar kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata inna haula yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Umar panggil dia mai di Madinah. Umar kata dekat dia, Sa'ad, rakyat hang komplain kata hang semayang tak betul. Dia kata, dia ni bila dengar macam tu, Sa'ad bin Abi Waqqas ni bila dengar terkejut dia. Dia kata kalau tuduh hak lain, tuduh dia pasal duk pakai kasut tak elok ke, duk tuduh kata apa gubernur pakai kasut tak kewi ke apa kan, boleh lah dengar kan. Kata dia semayang tak betul. Dia kata wallahi fa inni kuntu usalli bihim salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bela diri depan Sayyidina Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas kata wallahi demi Allah, dia kata tuan, saya sembahyang macam Nabi sembahyang. Dia kata saya ditarbiyah oleh Nabi, macam mana Nabi semayang, macam tu saya semayang. Dia kata
ma akhrimu anha usalli salat al-isya fa'arkudu fil ulayaini wa ukhifu fil ukhrayaini. Saya tak tambah tak kurang, macam mana Nabi buat macam tu saya buat. Contoh, dia kata kalau sembahyang isya, Nabi kalau dia jadi imam sembahyang isya, 2 rakaat hak mula panjang sikit, 2 rakaat hak kemudian ringkas sikit. Rakaat pertama dengan kedua tu panjang sikit, rakaat ketiga dengan keempat Fatihah saja, ringkas. Nabi buat begitu, saya buat macam tu. Kalau benda kecil tu saya ikut Nabi, jangan cakap hal besar lah. Macam mana Nabi semayang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hampa semayang, Nabi kata macam hampa tengok aku semayang. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, saya buat macam mana saya tengok Nabi semayang. Kalau nak kata saya semayang tak betul, itu tuduhan yang tak betul. Dia kata dekat Sayyidina Umar. Umar bila dengar, dia kata, zaka dhannu bika ya Aba Isa. Umar kata, yalah, memanglah mereka ni tak suka maka mereka buruk sangka dekat Umar kata, fa'arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-Kufah. Okey, Sayyidina Umar bentuk satu Suruhanjaya diraja, satu kumpulan orang dilantik oleh Sayyidina Umar pergi ke Kufah, interview rakyat Kufah, dengar apa komen rakyat Kufah terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pergi sekali dengan Suruhanjaya ni, pergi sekali. Bila sampai di sana, kata dalam hadis ni, fasa'ala anhu ahlal Kufah. Depa jumpa penduduk Kufah, depa tanya, Suruhanjaya ni tanya, hampa kenal tak gubernur hampa? Ada yang kenal, kata ni gubernur kami Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang tak kenal, kata saya tak pernah jumpa dia, tapi saya tahu nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Suruhanjaya tanya rakyat ni, macam mana dia punya jaga apa pemerintahan dia di Kufah ni macam mana? Majoriti rakyat kata bagus, terbaik, dia kata. Sa'ad bin Abi Waqqas jadi gubernur kami macam ni, dia kata. Kami puas hati dengan dia jaga kami. Cantik. Walam yada' masjidan illa sa'ala anhu. Hadis ni kata tidak ada satu masjid pun melainkan Suruhanjaya ni pergi interview semua. Dia main masjid Muttaqin, dia pergi masjid Tunjang, dia singgah, dia semua masjid pergi masuk tanya orang tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa yusnauna ma'rufah. Semua orang puji, kata Sa'ad bin Abi Waqqas bagus. Nampak? Hatta dakhala masjidan li Bani Absin, sehinggalah sampai satu masjid kepunyaan Bani Absin. Bila sampai di situ, faqama rajulun minhum, bangkit satu orang, nama dia Usamah bin Qatadah. Dia ni bangkit, dia bangkit, dia ni mai pasal apa? Dia kata kami dilantik oleh Khalifah Umar untuk mai tanya tentang pemerintahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila sebut aja macam tu, Usamah bin Qatadah ni terus kata, fa inna Sa'dan kana la yasiru bis-sariyah. Sa'ad bin Abi Waqqas cantik, hangpa nak mai tanya aku nak abang. Dia ni perang tak ada, duduk belakang sekali, karut punya orang, dia bantai. Dia tak tahu dalam kalangan Suruhanjaya itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tak kenal pun Sa'ad bin Abi Waqqas ni, yang hidup kondem macam ngapa ni, dia tak kenal pun. Tuan-tuan, ni hadis ni abang ni berlaku tak zaman lah ni? Berlaku. Marah kata guru ni Aziz ni macam-macam. Pernahkah hang jumpa orang tua tu? Tak pernah jumpa pun. Yang duk marah macam-macam ni apa? Kita tengok orang tu, jumpa dia, duduk dengan dia, sembang dengan dia, kita kenal dia dulu, anak cakap-cakap. Dengan tak kenal, dengan apa, semata-mata orang main cerita, dengar, kita tambah lagi apa yang lain, kita hantam satu orang dengan cara yang tidak adil. Tak boleh macam tu. Berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas.
Bila mai Suruhanjaya ni bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, jumpa dengan Usamah bin Qatadah ni, dia gasak Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Dia kata kalau perang, dia ni duk ada di belakang. Kalau tamu dia tak ikut terus perang. Wala yaqsimu bisawiyah. Kalau sekiranya dapat harta rampasan perang, dia akan agih-agihkan, dia akan bahagi-bahagikan dengan cara yang tidak adil. Dia kata. Dia tuduh Sa'ad ada depan dia tak kenal. Wala ya'dilu fil qadiyah. Dia kata, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini kalau dia menjatuh hukum tidak pernah berlaku adil. Dia kata, bercakap awak tengok ni, dia tak tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ada depan dia. Qala Sa'ad, kata hadis ni hadis sahih Bukhari, tuan-tuan. Hadis sahih Bukhari. Sa'ad bin Abi Waqqas duk ada depan tu. Kalau kita tak dan habis bercakap, memang seorang hospital, seorang dalam lokap. Kalau kita lah dengan kita punya pongwek, dengan kita punya 3 suku ni, dengan kita punya angin satu badan ni, macam ni punya duk raya, duk kata kat kita depan, cakap dah apa dah, pang kata si biji lagu tu aja. Lepas tu nak masuk lokap 24 jam pun masuk pi, aku puas hati. Kita baru balik mukul padi ni, hang meduk kata kat aku macam tu, memang hang berjumpa, hang kenal aku siapa hari ni. Tapi yang kata sahabat Nabi ni, Sa'ad bin Abi Waqqas ni boleh duk dengar orang duk kata kat dia depan ni, dia boleh duk dengar. Habis kawan ni kata macam-macam kat dia. Qala Sa'ad, kata dia, wallahi la ad'uwanna bi thalathin. Dia kata, demi Allah, aku akan minta doa kepada Allah supaya hang kena 3 benda. Dia kata, ni Usamah bin Qatadah ni, siapa pula dia ni? Yang itulah Sa'ad yang aduk maki tak sah. Sa'ad kata, wallahi, demi Allah, la ad'uwanna bi thalath. Aku nak minta dekat Allah 3 benda. Allahumma in kana 'abduka hadza kadhiban. Ya Allah, dia kata, kalau dia ni yang duk bercakap beras ni, kalau sekiranya dia ni bohong di dalam cakap dia tadi, qama riya'an, dia bangkit duk bercakap beras ni kerana riya, nak tunjuk dekat orang dia berani. Wa sum'ah, dan dia bercakap ni kerana sum'ah, nak bagi orang semua dengar suara dia. Fa'atil umrah, ya Allah, aku minta panjangkan umur dia. Dia minta panjang umur, panjangkan umur dia ni. Wa atil faqrah, tapi panjangkan umur dia dalam kefakiran miskin. Dia kata, wa aridhu lil fitan, dan biarlah seumur hidup dia sampai dia nak mati esok ni, dia dalam keadaan terfitnah. 3 ni dia minta, panjang umur, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dia panjang umur dalam kefakiran, dan minta dia hidup dalam keadaan terfitnah. 3 dia kata. Kata hadis Bukhari ni, dia kata, wa kana ba'du, dan adalah benda yang terjadi selepas daripada tu, iza su'ila, apabila orang pitanya kepada Usamah bin Qatadah ni yang buat fitnah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini, yaqul, dia kata, syaikhun kabir maftun, dia kata, aku satu orang tua yang terkena fitnah. Dia kata, asabatni da'watu Sa'ad, telah menimpa aku doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa jadi dekat dia? Dalam hadis huraian dia cerita apa? Dia jadi macam orang sasau, umur tua bangka, duk berjalan di jalanan, nampak perempuan lalu, pergi duk pegang. Maka dia hidup terfitnah. Satu kampung orang cela dia, orang cerca dia, apa tua jadi macam ni, apa ni tua perangai tak senonoh macam ni. Dalam hadis dia kata apa? Qala Abdul Malik, fa ana ra'aituhu ba'du qad saqata hajibahu ala ainaihi minal kibar. Kata Abdul Malik, rawi hadis ini, dia kata apa? Aku tengok sendiri dengan mata aku. Ni yang kata Usamah bin Qatadah yang bertanggungjawab fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas ini.
tua dia ni sampai ke peringkat saqata hadibahu ni, pelupuk mata ni jatuh, tutup biji mata dah, tua. Kulit dia ni kedut ni pelupuk mata ni sampai jatuh, sampai katuk biji mata, nak buka tak boleh dah, kulit ni duk melungguk atas biji mata. Wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuq yaghmizuhun, duk tengah jalan ada perempuan lalu, dia pergi duk rabak pegang. Demikianlah hidup dia sehingga akhir hayat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hak ni kita baca takut. Takut apa tuan-tuan? Nombor satu, takut jangan buat naya orang. Yang kedua, apatah lagi kalau yang kita buat naya, buat zalim itu orang baik-baik, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, alim ulama yang umum mengakui baik dia, tiba-tiba kita pergi cakap cerca maki hamun dia. Terimalah akibat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir pun kena zalim, minta doa Tuhan dengar, apatah lagi orang alim, orang baik-baik. Kalau dia kena zalim, dia angkat tangan minta, pasti terlaksana permintaan dia, cepat ataupun lambat sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah lepas raya esok ni kita sambung tajuk fi khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan main tajuk yang cukup menarik selepas ni. Pendek kata, tak ada yang tak menarik. Kitab ni dia memang, tajuk dia memang menarik-menarik. Dia main tajuk fi khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak cerita terperinci tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orangnya macam mana, akhlak dan peribadi dia bagaimana. Dia akan main dekat kita cerita satu-satu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau duduk dia, duduk macam mana. Untuk Nabi tidak pernah duduk berhadap orang ni, Nabi tidak pernah duduk renggang lutut. Tak pernah. Ni tajuk yang akan datang. Yang akan datang kita akan baca. Dia nak abang kata Nabi ni, sopan dia ni, sopannya Nabi SAW ni, kalau dia duduk berhadap dengan kita ni, kita tak pernah tengok dia renggang lutut ni, duduk terkangkang ni, tak pernah. Nabi dia duduk bila pun lutut dia rapat, menunjuk kata sopan Nabi SAW. Kita kadang-kadang duduk sembang ni, kursi 3 biji, ada orang balik kanan seorang, ada orang balik kiri seorang, kita duduk tahu ni, duduk sembang ni, kita boleh angkat kaki sila panggung, duduk goyang dulu. Biadab kita ni. Kita boleh angkat kaki sila panggung dengan kaki tapak kasut kita duk goyang depan kawan duk balik ni. Cari lemah pun turun angkat kaki balik ni pula selang pun ni, kawan ni pula terima panggung duk goyang tapak kasut depan muka dia. Tengok pun kita tahu dah ini orang kurang adab. Ini orang mak pak tak ajak adab. Yang tu kita tak mahu. Pasal apa? Pasal Islam tidak begitu. Islam ni dia, kita akan tengok selanjutnya bagaimana akhlak dan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tahu, baru dia main sayang kita dekat Nabi. Baru kita main sayang tu. Macam Abu Hurairah kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, aku ni tak tahu nak abang apa. Aku tengok muka Tuan, hati aku tenang. Aku tengok muka, hati aku tenang. Mata aku sejuk. Pasal apa? Pasal unggulnya peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah.